سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Sebelum itu suka untuk saya meraihkan teman-teman yang sudah berada di ruangan komen kita pada pagi ini. Pertama tadi sekali kita nampak ada Kak Aisyah kita, tu Kak Aisyah Taha kita. Assalamualaikum Ustazah. Dr. Sakinah satu dan jemaah sekalian, Sabahul Khair, Sabahul Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thank you so much admin for the FB Live. Alhamdulillah. Kita juga ada Kak Rohaya kita.
Kak Rohaya, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakina Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim MKS. Okey, tim MKS sila jawab salam dan semua selamat pagi. Okey, selamat pagi Kak Rohaya dan Kak Noh. Okey, Kak Noh kat situ. Assalamualaikum Ustazah, admin. Siapa ni? Mana dia? Okey. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin insya-Allah. Terima kasih Kak Noh atas doa yang dikirimkan untuk kita semua pada pagi ini. Siapa tu? Kita ada Adi Ratna di sana. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz ke Ustazah? Ustazah. Okay, Assalamualaikum Ustazah dan para sahabat Taman Syurga Ilmu. Okey, dan ramai lagi lah semuanya yang berada bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, baik muslimah semuanya. Hari ini kita akan sambung perbincangan di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen sebelum saya paparkan slide saya pada pagi ini. Silakan. Oh, okey. Uh, Sekejap. Ana Nur 247.B. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Ah, tak apa Kak Noh. Sekejap. Hilang suara Zah. Kita tak masuk point B ya hari ni, kita masuk point C. Ni kalau tulis-tulis nanti salah kan. Okey. Kita masuk point C kita. Okey, terima kasih. Point C, point C. Sekejap. Kita masuk point C ya. Point B tu kita akan tinggalkan. Point B, baik. Saya terangkan sedikit apa yang terkandung pada point kita yang B yang saya nak skip di sini. Point B ni diterangkan tentang hukuman-hukuman syar'iyah. Minggu lepas saya ada jelaskan hukuman syar'iyah dan hukuman qadariyah. Okey, hukuman syar'iyah ialah hukuman yang kita kata kalau berzina yang bagi mereka sudah berumah tangga, dikenakan dengan hukuman rejam sampai mati. Ini kita panggil sebagai hukuman syar'iyah. Jadi pada poin B dijelaskan jenis-jenis hukuman yang ada dalam agama kita. Antaranya ialah hukuman hudud, kita ada hukuman kafarah, kita ada hukuman takzir. Di situlah dijelaskan semuanya. Cuma kenapa saya tinggalkan? Sebab kita lebih kepada perbincangan tentang hukuman hati, kan? Kita kerana kita kuliah penawar hati. Sebab tu kita tinggalkan saja. Dia tak menjadi banyak sangat masalah. Penerangannya jelas di situ. So nanti boleh dibaca sendiri, tak menjadi masalah. Dan pada pagi ini kita akan terus masuk pada poin kita yang C, hukuman qadariyah terdiri dari hukuman hati serta jasad. Saya tak pasti di sana muslimah-muslimah semuanya untuk poin ini berada di muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen. Okay, jadi dapat bantu teman-teman yang lain. Muka surat yang keberapa untuk poin kita yang C di sini? Okey, Kak Aisyah. Kak Aisyah kata muka surat 249. Okey, baik. Terima kasih Kak Aisyah. Muka surat 249 untuk poin kita yang C di sini. Baik, kita akan mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan membaca poin kita C yang terbahagi kepada beberapa perbincangan. Okey. Terima kasih kepada Kak Noh, Kak Rohaya di situ kerana memberikan uh, apa memberikan jawapan di sana. Tak tahu nak cakap macam mana sampai terkedu Ustazah memberikan jawapan di situ. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini ya, muslimah. Hukuman qadariyah terdiri dari dua jenis. Okey, hukuman qadariyah dia terdiri daripada dua jenis, iaitu jenis pertama kita sebutkan dalam buku di sini adalah hukuman atas hati dan jiwa. Namun hukuman qadariyah juga ia boleh berlaku kepada jasad dan harta. Jadi sebab tu dibahagikan ia kepada dua. Okey, hukuman hati dan jiwa pertama, seterusnya kita ada yang kedua, hukuman jasad dan harta. Manakala dia kata hukuman qadariyah atas hati. Ini yang pertama sebab tadi bagi dua.
Hati dan jiwa, jasad dan harta. Okey, kita fokus dulu kepada hati dan jiwa di sini. Perenggan yang berikutnya kata apa? Hukuman qadariyah atas hati kita ini pula terdiri dari dua jenis. Apakah ia? Kita lihat begini. Hukuman qadariyah atas hati terbagi kepada dua jenis, iaitu dia kata pelbagai kepedihan yang ditimpa kepada hati. Jadi seseorang yang mana dia melakukan kemaksiatan akan berlaku ke atas diri dia hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah itu ialah hukuman ke atas hati dan dahsyat. Ke atas hati dan ke atas hati. Subhanallah. Ke atas hati dan jasad, okey? Dahsyat pula. Ke atas hati dan jasad. Jadi bila hukuman qadariyah ini ia berlaku ke atas hati seseorang, ia akan menyebabkan diri ataupun hatinya merasai pelbagai macam rasa kepedihan di dalam hati dia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada jiwa dia. Ini yang kita dah bincangkan ya sebenarnya Muslimah pada poin-poin kita yang lalu. Di bab kita yang lalu kan kita banyak kali bincangkan tentang kesan dosa dan maksiat. Apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan, jiwa dia akan rasa keras, jiwa ni keras, tak boleh menerima kebenaran. Ni kita panggil sebagai kepedihan. Kemudian, bukan itu sahaja, hukuman qadariyah atas hati ini, ia bukan hanya menimbulkan kepedihan dalam hati seseorang, keperitan dalam hati dia. Tetapi, ia juga memutuskan unsur-unsur yang boleh menghidupkan hatinya. Dengan kata lain di sini ya Muslimah, bila seseorang dia dikenakan dengan hukuman qadariyah berbentuk hukuman hati itu tadi, dia akan sentiasa rasa kecewa, dia akan rasa uh, jiwanya tak puas. Ni kita panggil sebagai kepedihan dalam hati. Dia tak boleh tengok orang lain senang, hatinya asyik sakit dia. Tengok orang bahagia, hati sakit. Tengok orang beli rumah, hati sakit. Tengok orang beli sofa, hati sakit. Ni hatinya sakit, kepedihan dalam hati dia. Ini yang menyebabkan bila dia timpa dengan yang pertama itu tadi, terputuslah daripada diri dia unsur-unsur ataupun perkara-perkara yang boleh menghidupkan hati dia. Sebab ginilah ya, kalau kita dah banyak sangat sakit hati dengan orang lain, macam mana kita ni nak dekat pada perkara-perkara yang boleh menghidupkan hati kita. Sedangkan banyak kali saya dah ingatkan, kalau kita ini sebagai seorang muslimah yang ingin menghidupkan hati kita, ia memerlukan kepada satu keadaan di mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa sakit hati dengan orang lain, mata dia merah, ada dengki, kebencian, jiwa dia tu bermasalah, bagaimana dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sini hukuman qadariyah atas hati dia terbagi kepada dua jenis, iaitu kepedihan dia dan dia terputus daripada segala unsur-unsur yang boleh menghidupkan hati tersebut. Dan di sini kata hukuman terhadap hati inilah lebih dahsyat daripada hukuman jasad. Okey, baru betul. Tadi saya baca, mata saya tertengok perkataan dahsyat tu yang saya sebut hukuman dahsyat. Hukuman atas hati kita ini, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan hukuman qadariyah, hukuman yang Allah timpakan kepada hati kita berbentuk kepedihan, kemudian hati itu terputus daripada unsur-unsur yang boleh menghidupkan ia, maka ini kita kata hukuman yang lebih dahsyat daripada hukuman jasad. Okey, jasad dan harta itu tadi. Kita begini ya Muslimah, saya kata senang. Kita kalau jasad kita sakit, tangan kita sakit, mata sakit, okey, mata sakit yang sakit betul-betul ya, okey, bukan mata sakit tengok orang lain, itu dengki namanya. Kalau kita sakit kaki ke kan, sakitlah apa-apa anggota tubuh badan kita ini, kita nampak, kita rasa, kita tahu ia sakit. Dia macam tu. Kemudian kita akan usaha untuk sembuhkan. Contoh, kalau tangan kita terhiris ataupun terkena dengan pisau, sakit kan? Kita nampak, kita rasa darah keluar. Kita akan cepat-cepat untuk usaha letak apa-apa supaya cepat sembuh kan? Ataupun kaki kita terseliuh contohnya. Sakit sangat, nak jalan pun susah. Kita akan usaha supaya kaki itu tak terus-terusan bengkak, letak obat, kemudian bandage dan sebagainya ataupun pergi urut setelah itu untuk memberikan proses pemulihan yang cepat dan terbaik untuk keadaan tersebut. Kita nampak, kita dapat usaha. Tapi kalau hati dia tidak begitu Muslimah.
hati kita kalau sakit ataupun hati kita ni bermasalah, biasanya kita tak nampak. Bukan biasalah, memang pun memang kita tak nampak kan. Tak boleh nampak sebab dia benda kat dalam kan, kita tak boleh nampak. Dan kalau ia kita rasa sekalipun, kita ni tak rasa benda tu perkara yang menyusahkan ataupun perkara yang berdosa, perkara yang memerlukan kepada rawatan. Dia begitu. Sebab tu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita, hukuman atas hati ni, hati kita yang pedih, terputus daripada unsur-unsur yang menghidupkan hati itu tadi, ia lebih dahsyat daripada hukuman jasad. Bukan itu sahaja. Dia kata begini, hukuman terhadap hati tadi yang lebih dahsyat daripada hukuman jasad, sekaligus menjadi sumber dari hukuman jasad. Kita kalau hati kita sakit, ia juga akan menyebabkan, kenapa dia dahsyat? Ia juga akan menyebabkan daripada hujung rambut kita hingga ke hujung kaki kita akan turut sakit. Sebab apa? Kita tak senang duduk. Nampak tak? Kita tak senang duduk. Kita akan 24 jam fikir macam mana nak musnahkan hidup orang lain, macam mana nak buat benda-benda yang boleh menyebabkan orang itu tak dapat apa yang dapat ataupun bagaimana saya nak hilangkan nikmat dia. Kita akan fikir, hati kita dah memang sakit dah tadi kan. Kemudian kepala sakit, mata sakit, semua sakitlah. Di telinga ni kalau dengar orang cerita tentang orang yang kita tak suka tu, jadi pedih, menanah rasanya macam tu kan. Menanah. Tangan ni rasa, macam nak sepak-sepak. Tangan rasa banyak tumbuk. Kaki rasa macam terjang. Dia begitu. Ini yang Imam Ibn Qayyim kata, hukuman terhadap hati tersebut akan menyebabkan jasad juga sama-sama merasai kesakitannya kerana ia menjalar dari hati ke jasad kita. Maknanya ia spread. Menjalar tu maksudnya spread. Dia spread daripada hati kita, dia naik kepada pemikiran, teruslah sampai ke keseluruhan badan kita ini. Kita jadi tak keruan, kita jadi tak tenang. Buat apa pun kita rasa kita tak bahagia. Kerana hati kita yang tadi begitu pedih, hati yang terputus daripada unsur-unsur yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dipanggil sebagai kedahsyatan yang berlaku kepada hati seseorang yang sakit. Kerana itu, dijelaskan kepada kita, kalau jiwa terpisah dari jasad. Jiwa kita ni terpisah daripada jasad kita. Maka hukuman ini hanya terkait dengannya. Jadi jasad kita yang akan dikenakan dengan keburukan jiwa kita tu tadi. Sebab tadi hati yang sakit kan. Tapi kalau kita mati, kita tinggal jasad saja dalam liang lahat kita. Betul tak? Perasaan-perasaan tu semua kita dah tak ada dah. Kita akan mati dengan perasaan itu. Tapi adakah ia akan berlangsung? Tidak. Okey, bila kita meninggal dunia, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan yang dengki dengan orang lain, dia stop. Dia stop sampai situ saja. Adakah dalam liang lahat kita akan terus dengki dengan orang itu? Tidak. Dia berhenti. Tetapi ada yang tidak berhenti, iaitu hukuman ke atas jasad kita. Bila kita masuk ke dalam liang lahat, dengki kita dengan member kita tu dah memang dah. Dia kata, the end. Settle lah benda tu kan. Tapi, jasad kita yang ada dalam liang lahat ini yang tinggal kan, betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan hukuman pada jasad kita. Inilah yang dia kata apa? Yang kita namakan ia sebagai azab kubur. Yang dikenakan pada azab bukan tentang perasaan kita tu tadi. Perasaan dia dah berhenti dah habis dah. Tapi yang tinggal hanya jasad kita dalam liang lahat. Bila masuk dalam liang lahat itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan kepada kita dengan azab kubur yang mana ianya dikenakan ke atas jasad kita. Adakah perasaan? Perasaan dah habis, tak ada dah. Tapi apa lagi yang belum berhenti? Jasad kita yang belum lagi hancur. Pada waktu itu, lama-kelamaan jasad kita yang cantik kan, yang telah dikafankan, yang telah dimandikan, dikafankan, yang telah dilawakan lah. Biasanya kalau kita lihat jenazah ni sebelum dia nak keluar daripada rumah biasanya akan dicantikkan. Cantikkan maksudnya dibersihkan, seelok-eloknya, seindah-indahnya. Kan, sebab nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jasad ini, kalau ia adalah jasad yang banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jasad yang cantik tersebut, bila dia masuk dalam liang lahat,
adakah dia akan kekal begitu? Kita semua tahu jawapan dia. Dan kita tak akan kekal. Maknanya bila kita masuk dalam liang lahat itu ada berlakunya azab kubur, kita akan hancur, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita setiap hari dengan azab mengikut kepada amalan kita ketika kita hidup. Jadi sebab itu, kalau kita lihat pada poin kita yang di sini, poin kita yang iaitu hukuman pada jasad. Hukuman pada jasad ia berlaku kepada hukuman dunia dan hukuman akhirat. Ada dua keadaan. Yang mana bila seseorang dia melakukan maksiat, berzina, cakap bohong, mengumpat, kan, fitnah orang lain, khianat orang lain, ni semua maksiat. Mencuri tu memang nampak sangat maksiat ni. Ada orang kata dosa tak nampak kan. Dia buat dosa tapi tak nampak buat dosa kan. Contoh menderhaka kepada kedua ibu bapanya, ambil harta kawan, ambil makan harta kawan kita kan dalam keadaan kita rasa mungkin itu hak kita, sedemikiannya ambil suami orang, contohlah contoh okey. Marah je orang kata kan ambil suami orang, macam tu kan. Ini semua dosa-dosa yang orang lain tak nampak orang lain tak nampak. Kemudian kita lihat begini, dalam keadaan-keadaan yang begini, bukan sahaja Allah Subhanahu Wa Taala kalau untuk hukuman jasad ini, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya berikan pada kita dengan hukuman tersebut di dunia. Tetapi ia juga akan dibawa hingga ke akhirat. Sebab jangan lupa tadi hukuman pada hati dia menjalar pada jasad kita. Bermakna hukuman jasad ini ia bermula daripada hati kita yang sakit tadi. Hati kita yang rosak. Daripada hati itulah kita dikenakan dengan hukuman jasad. Dan hukuman ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada diri kita ketika kita di dunia dan juga ketika kita di akhirat. Dan di sini diterangkan kepada kita hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Kedahsyatan dan lamanya waktu hukuman ini bergantung dari berat dan ringannya tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Jadi sama ada ia berat, hukuman ini hukuman itu berat ataupun lama ke tidak hukuman itu, ia bergantung bagaimana dosa yang kita buat. Kalau dosa yang kita buat adalah dosa yang dahsyat, macam tadilah Imam Ibn Qayyim kata apa? Dosanya bergantung kepada ringan atau beratnya dosa yang dia buat. Kalau kita buat dosa yang dahsyat, dosa yang memang tak ada penghujungnya lah. Daripada awal hingga akhir kita buat dosa demi dosa, menzalimi orang lain contohnya kan. Tak berhenti-berhenti. Kita buat. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala biasanya akan timpakan hukuman yang lama dan juga hukuman yang berat berdasarkan kepada dosa kezaliman yang dilakukan. Dia begitu. Tapi kalau kita buat dosa kita yang ringan, dosanya kecil lah contoh. Dosanya kecil, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kita. Kalau kita mati tidak bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosa kecil kita. Sebab tu penting muslimah setiap hari kita beristighfar kepada Allah. Menyesal atas dosa-dosa kita. Kan itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kata apa? Aku beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari. 70 kali. Itu adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan dosanya yang telah lalu. Kita ni yang belum tentu lagi tempat kita kat mana, nak istighfar pun susah. Muhasabah untuk diri saya dan kita semua. Kita kadang-kadang tak ada rasa pun nak istighfar, tak ada rasa tu pun nak bertaubat. Kita confident sangat dengan diri kita. Kan tak apa, aku confident aku boleh masuk syurga. Ada orang begitu. Dia confident yang amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia confident dia tak ada buat dosa. Dia confident yang diri dia tu mantap dunia dan akhirat. Tapi tak sebenarnya begitu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui kita ni bagaimana. Kalau kita dah overconfident dengan amalan kita, itu maknanya sombong muslimah. Itu maknanya sombong. Bila kita sombong ini, kita akan lupa bahawa kita ni ada dosa. Sebab itu Nabi SAW insan yang Allah Subhanahu Wa Taala memang tetapkan dia sebagai penghuni syurga. Nabi ajarkan kepada kita setiap hari istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah. Itulah kita, selayaknya diri kita sebagai seorang hamba Allah yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dan di sini kita lihat pada muka surat yang berikutnya, kalau muka surat saya di sini, tidak ada sedikit pun keburukan di dunia dan akhirat
kecuali disebabkan dosa dan hukumannya. Kita, masa kita hidup ini, kita lihat uh, dosa ni perkara yang buruk kan? Ataupun hal-hal yang buruk berlaku ketika kita hidup di dunia dan yang bakal berlaku kepada kita di akhirat kelak, kita nampak ia sebagai satu perkara yang buruk. Tapi kita kena ingat ya muslimah, hal-hal yang buruk ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di atas muka bumi dan juga di akhirat kelak, ia kerana dua sebab ini. Dosa dan hukuman akibat dosa. Kenapa berlaku perkara yang buruk? Kerana ada dosa yang dilakukan. Okey? Baik, seterusnya dapat akibat kan daripada dosa tu. Kena azab kubur ataupun tadilah yang kita kata kena hukuman qadariyah, hukuman ke atas jasad. Okey, kedua-dua itu kenapa berlaku? Kerana ada keburukan. Keburukan dunia, keburukan dan akhirat. Yang akibat daripada dua perkara ini. Di mana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Keburukan adalah nama yang mencakup seluruh perkara tersebut. Jadi bila kita kata benda ini buruk, bermakna itu ada kaitan dengan dosa, ada kaitan dengan hukuman akibat daripada dosa yang kita lakukan. Okay, asalnya begitu. Yang mana juga dia kata, yang asalnya adalah keburukan jiwa dan amalan yang buruk. Jadi bagaimana keburukan dunia boleh berlaku sehingga kita mendapat keburukan di akhirat? Ia adalah kerana berpunca daripada jiwa kita yang buruk dan amalan kita yang buruk. Okey? Jiwa kita yang buruk dan amalan kita yang buruk. Daripada jiwa yang buruk itu, maksud jiwa di sini hati kita ya muslimah. Hati kita yang sakit, hati kita yang rosak, yang penuh dengan kedengkian, hatinya kotor tu kan. Sehingga ada titik-titik hitam. Banyak kali dah Ustazah jelaskan tentang hadis titik-titik hitam tu ya dalam kuliah kita. Ia tak nampak. Maknanya dia tak boleh melihat jalan yang benar. Kalau orang nasihat dia sampai berbuih pun dah tak boleh dah. Dia memang tak peduli. Kalau bahasa kasarnya kita kata, lantaklah kau nak cakap apa. Yang penting aku tahu aku buat ni, aku suka, aku nak buat. Dia begitu. Kalau orang yang begini, kita lihat ya, kenapa ada pada diri dia? Pertama, ia berpunca daripada jiwa dia. Hati dia yang buruk itu tadi. Dan kenapa dia ada hati yang buruk? Sebab amalan dia buruk. Okey, amalan dia buruk. Kalau hati kita sakit, kita akan buat perkara-perkara yang menyakitkan hati orang lain. Biasanya begitu muslimah. Kita kalau sakit hati, kita susah nak simpan sendiri. Okey, kita kalau sakit hati ni biasanya kita susahlah kita nak simpan sendiri. Kan ada je perkara yang kita buat supaya kita ni dapat lepaskan sakit hati kita tu. Dia biasanya begitu. Tapi kenapa kita boleh buat amalan tu walaupun kita tahu ia adalah amalan yang buruk? Kerana ia berpunca daripada jiwa kita yang buruk. Hati kita yang buruk. Sebab tu kita sanggup buat perkara-perkara yang buruk. Dan di sini kan ada satu doa ataupun doa kita panggil isti'azah, doa perlindungan. Di mana dia kata keduanya adalah pokok permasalahan. Jadi kedua perkara ini, jiwa yang buruk, amalan yang buruk, ada dua jiwa yang buruk dan amalan yang buruk adalah dua isu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam khutbah baginda. Di awal khutbah Nabi SAW, Nabi sentiasa memohon perlindungan kepada Allah agar lindungi Nabi daripada lindungi kita semua, lindungi baginda dan kita semua daripada dua isu ini, iaitu jiwa yang buruk dan amalan yang buruk. Baik, apa yang Nabi SAW baca? Nabi doa begini, permintaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbah, setiap kali sebelum Nabi menyampaikan khutbah, Nabi akan sebut, Nabi akan baca doa ini, iaitu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Doa ini juga, yang biasa saya baca sebelum saya mulakan pengajian kita. Ini sebabnya kenapa saya pun sentiasa baca. Sebab kita nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa jaga kita, lindung kita daripada jiwa yang buruk dan amalan-amalan yang buruk. Setiap hari
hatta ketika kita nak belajar ni kan, ketika kita nak mulakan pengajian pun kita kena banyak istighfar, kita kena banyak minta kepada Allah lindung kita. Supaya kalau saya bercakap, saya syarah kalau saya mengajar ni, jauh daripada apa-apa perkara yang buruk, amalan-amalan yang buruk. Begitu juga bila kita duduk dalam kelas, kita belajar, jiwa kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ni bersih, bukan sebab nak menunjuk-nunjuk, kita belajar, bukan sebab kita nak kebanggaan dunia. Dan mudah-mudahan bila hati kita bersih itu ketika kita belajar, kita dapat ilmu tu masuk dalam diri kita. Bila ia masuk, akhirnya ia melahirkan amalan-amalan yang baik, bukan amalan-amalan yang buruk. Maka sebab itu penting, setiap hari kita minta kepada Allah untuk lindungi diri kita ini daripada kedua isu yang sentiasa disebut oleh Nabi SAW itu tadi, iaitu jiwa yang buruk dan amalan yang buruk. Sebab tu Nabi kata apa? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Okay, jiwa yang buruk, saya highlightkan warna merah di situ. Wa min sayyiati a'malina. Dan amalan-amalan kami yang buruk, saya juga highlightkan dengan warna merah. Untuk menunjukkan bahawa kita ada dua isu utama di sini yang terkandung pada poin kita berkenaan dengan hukuman pada jasad. Bagi mereka yang melakukan kemaksiatan itu tadi. Baik, maksud daripada kata-kata Nabi SAW ataupun doa Nabi ini ialah kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan amalan buruk kami. Baik, kenapa begitu? Di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita pada perenggan yang di bawah doa tersebut. Kalau kita lihat pada buku kita di sini. Dia kata apa? Amal perbuatan yang buruk berasal dari kejahatan jiwa. Bila kita muhasabah balik muslimah dalam hidup kita ini, kenapa kadang-kadang kita buat perkara yang buruk dalam hidup? Kenapa? Kerana ia sebenarnya berasal daripada jiwa kita yang buruk. Okay, masalah-masalah jiwa. Contoh, kenapa kita bercakap tentang seseorang ataupun senang, kenapa kita mengumpat seseorang? Okay, jiwa kita problem tu. Kita tak boleh terima kan, kenapa dia gitu, kenapa dia gini. Akhirnya kita bercerita kepada orang lain tentang seseorang ni yang kita tak suka tu lah tadi kan. Dia bermula daripada jiwa kita. Sebab tu kita bertindak dengan sedemikian. Ataupun kenapa kita ni mudah untuk ucapkan makian. Kita mak-mak kalau marah anak mulut kena jaga marah anak, ucap perkataan-perkataan yang tak baik. Contohnya kan, kau memang membesarkan aku kecil-kecil tak nak mati. Cakap benda-benda yang tak baik kan kepada anak ni kan. Kenapa begitu? Kerana jiwa kita tidak sabar. Ini maknanya jiwa yang buruk. Okey, kalau jiwa kita sabar, maknanya jiwa kita jiwa yang tenang, jiwa yang dapat mengawal situasi. Kerana muslimah, kalau jiwa kita ni jiwa yang sabar, memiliki hati yang besar, kita akan dapat mengawal banyak perkara dalam kehidupan kita. Terutamanya ucapan-ucapan yang kita lontarkan. Tak kira sewaktu kita marah, ataupun sewaktu kita suka, ataupun sewaktu kita tenang sahaja. Dia akan terkawal dalam apa jua situasi. Tapi kenapa ia boleh terkawal? Kerana kita memiliki jiwa yang baik. Namun kalau kita memiliki jiwa yang buruk, tak sabar kan, geram, benci dalam hati macam tu kan, membara-bara, rasa meluap-luap macam ada volcano nak erupt macam tu kan. Di sini kita akan lihat kita akan mengeluarkan ataupun kita akan bertindak mengikut kepada jiwa kita yang buruk itu tadi. Kemungkinan besar kerana kita dah marah sangat, jiwa yang buruk ni jiwa yang cepat marah, suka sangat buat macam-macam lah ada macam-macam dalam hati dia tu. Tangan kita akan mudah pukul orang kan, mulut kita tadi mudah memaki ataupun mudah mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kaki kita akan mudah bertindak dengan tindakan-tindakan yang mungkin di luar kawalan dan juga yang mana akan membinasakan diri kita. Dia kebiasaannya begitu. Sebab itu di sini, dua isu itu tadi, iaitu jiwa yang buruk dan amalan yang buruk adalah dua perkara yang perlu kita minta setiap hari kepada Allah agar Allah lindungi kita dari terkena dengan dua-dua perkara itu tadi. Jadi, dia kata begini, senangnya dalam erti kata yang lain,
seluruh keburukan ia akan kembali kepada kejahatan jiwa. Apa-apa perkara yang buruk yang berlaku di sekitar kita, ia akan berbalik kepada kejahatan jiwa. Jiwa yang tak sihat itu tadi. Kan kadang-kadang kita pelik kan, aku tak faham lah kenapa dia tu, kita ni baik-baik kan, kita ni tak ada kacau-kacau dia, tapi dia pula sibuk-sibuk kacau kita tu kan. Kacau kita tu maksudnya kerana cari pasal lah kan. Kita okey, contoh kita kadang dengan jiran apa kan, kita tak ada apa-apa dengan dia. Tapi tiba-tiba dia tak suka kita, dia banting sana banting sini kan. Kalau jumpa dekat luar, dia maki kita ke apa, cakap yang bukan-bukan. Kenapa? Kita nampak itu perkara buruk ya. Perkara buruk yang kita tak expect dia akan buat perkara tersebut. Tapi kenapa dia buat? Kerana jiwa dia problem. Kan nampak sangat jiwa dia problem. Sebab kita kalau ada jiwa yang baik, dia akan menghasilkan baik keseluruhannya. Sebab itu jangan lupa muslimah, pada sebuah hadis yang biasa juga saya baca dalam kuliah penawar hati kita ini, kan Nabi dah ingatkan kepada kita, dalam diri kita ni ada seketul daging. Kalau daging itu ia baik, maka akan baiklah keseluruhan diri kita ini. Okey, daripada hujung rambut hingga hujung kaki kita akan jadi baik. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, kalau ianya rosak, maka akan rosaklah keseluruhan jasad kita. Dan Nabi ingatkan, itu adalah hati kita. Sebab itu, kalau hati ini dia buruk, inilah yang menyebabkan semua perkara-perkara buruk ia akan berlaku. Hati kita yang buruk akan menyebabkan kita berfikir yang buruk tentang orang lain. Okay. Hati kita yang buruk, kita menyebabkan kita akan mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk kepada orang lain. Hati kita yang buruk akan menyebabkan kita bertindak dengan tindakan-tindakan yang buruk juga kepada orang lain. Contohnya kita menzalimi dia tanpa kita rasa, kalau kita kat tempat dia, kan orang yang menzalimi orang lain, dia tak, kalau kita kat tempat dia, apa kita rasa? Kita menzalimi diri dia, kan? Kita tak dapat fikir bila jiwa kita buruk. Tapi kalau kita ni memiliki jiwa yang suci, murni, bersih daripada sedengki, walaupun saya kata kita ada sikitlah muslimah, rasa macam nak kenakan orang tu kan, geram sangat dengan dia, memang dia tak jadi tau, tak jadi. Sebab kita akan fikir banyak perkara. Kita akan fikir banyak perkara, contohnya kalau aku kat tempat dia, apa aku rasa? Kan? Kalau aku kat tempat dia, apa aku rasa? Mesti aku rasa tak suka, mungkin sakit kan. Jadi kita ni, dia senang gini, betul saya kata dalam hidup kita, kita memang sehabis usaha, kita berusaha untuk tidak mahu menyakiti orang lain, betul tak? Kerana kita ni nak jadi orang yang baik, nak jadi muslimah yang solehah, yang nak cakap yang baik-baik, nak bertindak yang baik-baik, semua kita nak buat baik-baik semua dalam hidup kita ni. Uh, Cuma, okey, jangan jadikan alasannya orang buat jahat pada kita, itu yang kita kena buat jahat pada dia. Jangan jadikan alasannya begitu. Sebab orang kata, "Dia buat jahat pada saya Ustazah." Kan? Tapi kenapa saya tak boleh buat jahat pada dia balik? Itu bukan isunya muslimah. Okey, ini yang bagi saya, inilah baru tepatnya kita kata kubur masing-masing. Kalau dia nak buat jahat, itu kubur dia. Kita kena jaga kubur kita tau muslimah. Sebab kita ni seorang kat dalam kubur tu kan nanti. Yang datang nanti amal baik ataupun amal buruk yang akan temani kita. Sekarang ni kita nak jaga kubur kita. Kalau dia buat jahat kepada kita, yang kita ni kita kata mungkin kita ni dah baik lah kan. Kita rasa macam tak pernah pun buat jahat pada orang. Tak pernah pun dengki pada orang. Tapi tok-tok ada orang dengki kepada kita. Sebab apa muslimah? Kita tak boleh please everybody dalam kehidupan kita. Betul tak? Kita tak boleh nak senangkan semua orang. Ada je orang tak suka kita. Biasalah Nabi pun macam tu juga. Betul tak? Nabi SAW semulia-mulia insan. Sebaik-baik insan. Insan penghuni syurga. Ada tak orang benci dengan dia? Ada tak orang musuh dengan dia? Ada tak orang yang nak sihirkan dia? Ada. Itu Nabi. Apatah lagi kita ni manusia biasa. Yang kita rasa kita ni baik tu kan. Apatah lagi kita ni, mesti ada orang tak suka kita. Mesti ada orang dengki dengan kita. Yang penting sekarang ini, kita jaga diri kita. Okey? Bila kita jaga diri kita, kita turut akan menjaga orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau orang yang ada di sekitar kita itu, dia nak jadi jahat, dia nak buat jahat pada kita, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita perlu balas balik? Okey, balas balik. Kan? Okey, kalau kau buat jahat dengan aku pun buat jahat dengan kau.
Dia tak semestinya. Dan bagi saya kadang-kadang tidak ada keperluan untuk kita buat begitu. Ya tidak ada keperluan. Sebab nanti biasanya orang akan nampak kita ni sama macam dia. Okay, dia tu dah buat jahat kan dengan kita. Jiwa dia dah buruk. Amalan dia dah buruk. Okey, sekarang kita ni asalnya jiwa kita baik. Amalan kita baik. Tapi kita kata sebab dia punya hati dia jahat, okey, dia buat jahat pada saya, maka saya nak kena balas balik pada dia dengan perbuatan dengan hati yang jahat, amalan yang jahat, itu akan meletakkan kita sama sebagaimana dia. Nampak tak? Sebab tu tadi saya kata, inilah yang tepatnya kita jaga kubur kita, biar dia dengan kubur dia. Maaf kalau kasar ayat tu. Kerana kadang-kadang kena cakap kasar juga baru faham. Belajar tu macam tu kan. Kadang cakap lembut-lembut, tak reti-reti lah orang yang kita bercakap baik-baik kan. Terangkan betul-betul, pelan-pelan, lembut-lembut, tak reti-reti. Tapi kalau kita keluarkan ayat yang agak sedikit, dia agak sedikit tegas, baru baru terpukul. Nampak kubur aku, kena jaga kubur aku. Macam tu kan. Kalau tak cakap pasal kubur, dia tak ingat tau. Kita selalu lupa tentang kubur kita tau. Okay, kita ingat tentang kubur orang lain je, itu masalahnya. Maksud saya ingat kubur orang lain, kita ingat dosa orang lain, kita ingat jahat orang lain. Tapi kita lupa tentang dosa kita, jahat kita, hati kita, diri kita. Kita lupa tentang hal itu. Sebab apa? Kita nampak orang depan. Kita tak nampak yang ada dekat diri sendiri. Itu problem kita. Sesekali muslimah, lihat cermin tu, cuba muhasabah diri kita ni. Okey, lihat cermin bukan nak sibuk. Cantik hari ni, Masya Allah, pakai biru, ya Allah, subhanallah, lawa jambu ni hari ni pakai biru, putih buat tu kan. Bukan gitu muslimah. Tapi, sesekali cuba lihat, ataupun setiap hari pun bagus juga. Berdiri depan cermin tu lihat, Masya Allah, Astaghfirullahalazim, Sakinah. Cuba bayangkan kalau diri kita ni pakai kain kafan. Cuba bayangkan, pada saat kita memang tak mampu untuk buat apa-apa pada waktu itu. Pada saat yang mana kita ni rasa tak berdaya, semua orang yang kita mengharapkan orang lain bantu kita. Pada waktu itu orang angkat kita, orang mandikan kita kan, orang yang siapkan kita, tak ada orang lain. Maksudnya bukan kita sendiri tapi orang lain. Ahli keluarga kita yang bantu kita ni. Jadi dalam hidup ini, kalau kita banyak berfikir tentang kematian ya muslimah, kita fikir tentang akhir hayat kita, yang mananya nanti kita akan duduk dalam liang lahat. Kita tak ada masa nak sakit hati dengan orang lain. Kita tak ada masa nak fikir, orang tu buat jahat dekat aku ya. Tak ada, kita no time lah, no time and waste time. No time, waste time muslimah. Ya Allah, tak payah, tak payah. Kan, kita okeylah, saya faham. Kita ni manusia biasa. Saya pun biasa juga kan. Kadang-kadang sakit hati, geram, benci kan. Tak baik orang tu buat kita macam ni kan. Kenapa mesti buat gini ya, orang tak buat salah dengan dia. Of course, kita akan rasa begitu. Tapi, kita ingat, Nabi ingatkan kita dengan doa ini. Yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lindungi kita daripada hati yang buruk. Kalau kita tahu, ini kalau kita biarkan perasaan benci geram ini, dia akan lead kita ataupun dia akan drag kita masuk terus kepada satu keadaan yang lebih buruk, iaitu sayyiat a'mal. Sayyiatul a'mal. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebab itu bila kita rasa tu sikit-sikit je lah ya, sikit-sikit. Dah tu dah sudah, okey istighfar dah sudahlah. Itu kita kata macam ni, dah bahagian kita bahagian dia bahagian kita lah nak macam mana kan. Macam tu. Kalau ayat kita kan, dah bahagian aku nak buat macam mana kan. Dah takdir aku kena gini. Tapi tak apalah. Mari kita jadikan ia sebagai satu pengajaran. Biar orang buat kita jangan buat orang lain. Okey, supaya hati kita tenang. Biasa, kita kalau nak hati kita tenang, hati kita terhindar daripada hal-hal yang buruk ini ya muslimah, dia satu je. Kita fikir baik sajalah. Ya, husnuzon, baik sangka dengan orang yang ada sekitar kita kan. Okey, dia buat jahat, dia ada buat jahat, macam saya kata tadi, balikkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan yang baik-baik untuk orang itu, mudah-mudahan yang baik-baik juga akan ada pada diri kita. Baik, intipati daripada doa itu tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di awal khutbah baginda. Kita lihat begini. Sekejap yang ini nak baca ke tidak?
Okey, tak apa. Perenggan yang bawah itu tinggalkan, masuk kepada perenggan yang berikutnya ya, yang bermula daripada perkara yang menguatkan pendapat ini. Okey, saya nak masuk pada perbincangan ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini. Baik, perkara yang menguatkan pendapat ini, maksudnya tentang doa yang Nabi SAW panjatkan di awal khutbah baginda SAW itu tadi. Dikatakan ialah isti'adzah. Okay, isti'adzah maksudnya mohon perlindungan di atas telah mencakup seluruh keburukan. Bila Nabi kata wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan jiwa kami. Maksud kejahatan jiwa ini ianya merangkumi keseluruhannya. Setiap sesuatu yang jahat. Tidak kira sama ada kejahatan itu kejahatan lidah, tangan, pemikiran, okey, hati, okey, hati kita, ataupun kejahatan yang kita buat atau orang lain buat. Dan kejahatan daripada mana-mana arah sekalipun. Ini dimaksudkan dengan keburukan yang terdapat pada sorry. Okey, okey, kita lihat balik ya pada intipati doa kita. Daripada doa yang Nabi SAW baca tu tadi kan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya, itu tadi. Kita lihat bahawa kejahatan jiwa dia penyebab terjadi amal-amal yang buruk. Jadi bila Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil sebagai bentuk isti'azah yang mencakupi seluruh keburukan itu tadi, bermakna Nabi SAW ingin memberitahu kepada kita jiwa yang buruk ia akan mengakibatkan amalan-amalan yang buruk, akan menghasilkan amalan yang buruk. Dan bila kita buat perkara yang buruk ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kepada kita dengan hukuman yang buruk juga. Tidak ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran ataupun Nabi SAW sebutkan di dalam hadis-hadis baginda, kalau dia buat buruk, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurga macam tu free-free je. Tak ada. Tak macam tu. Tapi biasanya kita akan baca dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, mereka yang melakukan perbuatan yang buruk berpunca daripada jiwa yang buruk itu tadi, okey. Allah Subhanahu Wa Taala, lihat pada poin saya yang kedua ya di situ, Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kepada dia dengan hukuman yang buruk juga. Kan? Contoh, kita ada jiwa ataupun hati yang dengki dengan seseorang. Bukan kita lah, kita panggil kita tu takut macam saya dengan kita semua tak ada. Saya kata A, Muslimah A ni, dia ada hati yang uh, sakit lah, hati yang rosak. Okay. Dia tak boleh tengok orang bagus contohnya. Hati dia tak sedang, tak sedap. Maksudnya hatinya tak senang tengok orang lain bagus, lebih daripada dia kan. Bila hati dia tu dah rosak, okay, hatinya buruk tadi kan, dia pun buat perkara yang buruk. Macam mana? Dia pun ucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Dia jadi orang yang batu api. Tujuan dia jadi batu api tu tadi, dia pergi dekat orang ini, dia cakap yang buruk-buruk tentang orang tu tadi. Ataupun dia kata, tahu orang ni cakap pasal kau gini. Padahal tak pun. Tapi kenapa dia buat gitu? Sebab dia nak menjatuhkan orang yang dia tak suka tersebut. Orang yang dia dengki tu tadi. Supaya orang lain semua tak berkawan dengan orang yang dia dengki tadi.
Ini tujuannya kenapa dia jadi batu api tu tadi. Okey? Dia cakap, "Oh, kau tahu orang ni, dia cakap buruk, dia kata kau tu tak cantik, kau pendek." Macam gitu kan. Macam tu kan. "Oh, ya ke dia cakap gitu?" Tak, tak sangka nampak je baik kan, mentang-mentang lah dapat famous, dapat popular, ngutuk-ngutuk aku pula. Dah aku tak nak kawan lagi dengan dia. Ni, dia akan menyebabkan orang lain semua menjauhi orang yang dia dengki itu tadi bila dia mula jadi batu api. Ingat ya, kenapa dia jadi sedemikian? Kerana jiwa dia yang buruk tadi. Okey, lalu dia merealisasikan ia menerusi mulut dia, lidah dia dengan menjadi batu api. Tapi kita jangan lupa muslimah, orang yang dia batu api itu tadi, adakah Allah akan masukkan dalam syurga? Oh, batu api ya, ingatkan jadi batu permata, rupanya batu api. Tak apalah, batu api pun batu apilah, masukkan je dalam syurga. Adakah begitu? Tidak. Jangan harap. Okey, tak ada maknanya. Tak ada maknanya. Allah akan senang-senang masukkan kita dalam syurga kerana kita menjadi batu api. Tak ada. Dalam sebuah hadis, Nabi ingatkan kepada kita, apakah azab yang ditimpakan kepada orang yang batu api itu tadi? Okey, dia akan koyakkan mulut dia sendiri. Okey, ingat ya, dia akan koyakkan mulut dia sendiri dengan sebilah pisau yang hujungnya bulat. Okey, macam ni. Ini main tarik je. Nasib baik ada kan. Contoh hujungnya tajam, tapi begini. Yang dia akan tarik lidah bibir dia, okey, sampailah ke tengkuk, mata, hidung, mata, maknanya dia akan hancurkan muka dia sendiri dengan pisau itu. Bila bahagian sini, bila dia sampai atas kan, bahagian sini dah cantik tau. Dia jadi balik. Tapi dia punya tangan pula akan koyakkan yang sebelah pula. Dan itu berlaku tanpa henti. Dia akan berlaku azab. Hukuman itu buruk bukan? Kenapa dia dapat hukuman yang buruk? Kenapa dia Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dengan azab yang buruk? Ingat muslimah, ia berpunca daripada hatinya yang buruk. Lalu mengakibatkan dia menjadi orang yang batu api itu, tindakan yang buruk. Dan akhirnya Allah timpakan kepada dia dengan azab yang buruk. Sesuatu yang buruk dia ni berkait rapat. Okey? Dia bermula, puncanya ialah hati kita. Jadi sebab itu di sini, bila Nabi mengucapkan isti'azah itu tadi, okey, permohonan perlindungan kepada Allah, ianya merangkumi perlindungan terhadap sumbernya. Sumbernya, hati kita tadi, sumbernya, cabang dia, apa-apa perkara kan yang buruk, puncaknya akibat dari keburukan. Bila Nabi kata wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah daripada keburukan jiwa kami. Bermakna setiap sesuatu yang boleh menjadi punca jiwa kita menjadi buruk. Okey? Itu maksud perlindungan yang Nabi minta kepada Allah. Wa min sayyiati a'malina, dan perbuatan-perbuatan kami yang buruk, bermakna segala sesuatu yang menjadi sumber, yang menjadi cabang, yang menjadi puncak ataupun yang menjadi akibat daripada perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Jadi ini kepentingannya mengapa Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah daripada dua isu itu tadi. Apa isunya? Jiwa yang buruk, perbuatan yang buruk. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau jiwa kita bersih, insya-Allah hati kita juga akan perbuatan kita juga akan turut bersih. Maksudnya dia cantik. Hati cantik, perbuatan dia akan cantik. Dia selari banyak kali dah saya bincangkan, dia mesti selari. Dia tak boleh hati cantik, perangai buruk. Itu tak kena dengan apa yang kita bincangkan. Sebab daripada tadi kan kita nampak, hati buruk, perbuatan buruk, akibat buruk. Kita tak kata hati buruk, perbuatan cantik, akibat cantik. Dia tak begitu. Dia punya diagram tu, dia tak jadi sedemikian. Tapi yang kita nampak, hati buruk, perbuatannya buruk. Akibatnya juga buruk.
Okey, maknanya kalau hati kita cantik, perbuatan kita juga akan cantik. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan balasan ataupun ganjaran-ganjaran yang cantik juga di sisinya. Dia selari sedemikian. Dia tak boleh kalau hati buruk kan, hati dia jahat sangat, tapi perbuatannya baik. Itu namanya nampak sangatlah. Kan orang kata, dua muka, talam dua muka macam tu kan. Depan kita baik je, tapi dalam hati dia, bakal-bakal je menyampaikan kita. Itu tak boleh. Namun kena ingat muslimah, Allah Allah akan lihat kepada niat yang sebenar satu perkara tu. Namun, walaupun kita kata tentang niat yang sebenar, okey, tapi dia mesti selari. Dia mesti selari dengan hati, perbuatan. Contoh lagi satu. Biasa yang kita dengar kan, ayat-ayat famous yang cakap, "Tak apa, aku ni memang mulut aku je jahat tapi hati aku baik." Ni tak kena. Okey, istilah ini dia bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut jahat, hati baik, no. Tak ada. Okey, Nabi tak ajar gitu. Nabi ajar kita, mulut baik, hati baik. Baru dapat ganjaran yang baik. Tapi kalau hati baik, mulut jahat, ganjarannya jahat juga. Maksudnya ganjarannya akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita mengikut kepada mulut kita yang jahat. Walaupun kita, tapi hati saya baik ya Allah, hati saya baik. Kenapa tak ikut pada hati saya? Tak boleh. Dia tak jadi tu. Okey, maknanya dia punya cara tu tak betul. Cara pengamalannya tak betul. Kita nak mengamalkan sesuatu dia mesti dua muslimah, ingat. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu, niat kita yang ikhlas. Kedua, ia bertepatan dengan syariat. Maksudnya, ia bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Okey, baru amalan itu dia cantik. Tadi walaupun kita kata niat kita ikhlas, tapi bagaimana amalan kita? Adakah ia bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Contoh tadi, kita kata hati kita baik kan? Tapi adakah amalan kita, perbuatan kita, contoh mulut kita, tindakan kita, yang jahat itu bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak sama sekali. Sebab dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tak ada nak ajar kita buat perkara-perkara yang jahat. Okey, dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tak ada kata, tak apa, yang penting hati baik, mulut biar jahat. Tak ada. Nabi tak ajar kita begitu. Okey, yang kita belajar selama ini dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dia mesti selari. Hati baik, perbuatan baik, Allah akan berikan ganjaran yang baik. Tapi sebaliknya, hati kita kalau buruk, perbuatan kita buruk. Okey, just tadi hati buruk, perbuatan buruk, Allah akan berikan dengan balasan yang setimpal pada apa yang kita buat, iaitu keburukan juga. Hati buruk, perbuatan buruk, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita perkara yang buruk. Kenapa begitu? Adakah kita kata tak adil? Ya adil. Kerana yang diajar dalam agama ialah selari. Kalau ia tak selari, pasti akan diberikan dengan ganjaran yang setimpal pada apa yang kita lakukan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan motivasi untuk terus-terusan beramal soleh, mengamalkan terutamanya apa yang kita belajar dalam kuliah kita ni. Bagi saya ia amat penting. Kan, belajar tentang bagaimana untuk kita selarikan amal perbuatan kita, kemudian bagaimana kita ni nak jaga perasaan kita, hati kita, ia amat penting. Kerana apa ia penting? Hati ni, daripada hatilah bermula segala-galanya. Daripada hati kita ni lah yang akan menghasilkan perbuatan kita bagaimana. Okay, kalau kita nak menjadi seorang muslimah yang cakapnya baik, tindakannya baik, kan semuanya baik, maka hati kita tu perlu baik. Barulah ia akan baik segala-galanya. Tapi kalau kita nak jadi baik namun hati kita masih lagi tak terkoreksi itu tadi, masih lagi ada penyakitnya, susah sedikit. Bukan saya kata tak boleh, susah. Maknanya di situ hati kita perlu diperbaiki. Barulah ianya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang Masya Allah Tabarakallah, yang mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan memberikan kepada kita dengan kekuatan. Minggu depan kita tak ada kuliah sebab Hari Kebangsaan Singapura. Betul tak? Betul rasanya betul 9 Ogos kan next week.
Betul lah. Okey. Jadi kita cuti umum, so kita bertemu pada 16 Ogos insya-Allah. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada 16 hari bulan insya-Allah. Saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.